Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf. Siril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahu babi rahmatillah. Salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah adada ma fi ilmillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat lagi kita berhimpun di dalam rumah Allah walaupun dalam tempoh PKP ini. Alhamdulillah, dengan keizinan Allah kita masih lagi diberi izin untuk berada di dalam rumah Allah, solat berjemaah dan seterusnya. Dapat kita teruskan lagi pengajian-pengajian ilmu kita. Moga-moga dengan istiqamah ini tetaplah hati kita kepada agama ni di dunia dan seterusnya sampailah kepada hari akhirat hingga membawa kepada syurga yang kekal abadi, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustazah ataupun ustazah yang hadir pada pagi ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung muka surat 19, perenggan yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat atas taat hambanya dan tidak sekali-kali menjadikan mudarat kepadanya oleh sebab maksiat hambanya. Hanya senya disuruh, diperintah, ditegah makhluk itu, iaitu bagi perkara yang kembali faedahnya kepada makhluk. Jua sebagaimana firman-Nya, man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha.
Surah Fusilat ayat 46. Artinya barang siapa berbuat amal yang soleh, maka pahalanya itu kepada dirinya jua. Dan barang siapa berbuat jahat, maka balasannya, siksanya itu tertanggung ke atas dirinya jua. Dan lagi firmannya, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Surah Isra ayat 7. Artinya jika kamu berbuat kebajikan, maka kebajikan itu terpulang bagi diri kamu, kerana pahalanya itu kembali kepada diri kamu. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu terpulang kepada diri kamu sendiri, kerana dosanya kembali kepada diri kamu juga. Baik, kita sambung lagi. Ini masih lagi duduk di dalam bab sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Sifat dia qiyamuhu ta'ala binafsihi. Ulang sikit lah. Qiyamuhu ta'ala binafsihi ni maknanya nak mengatakan bahawa Allah berdiri dengan sendirinya. Maknanya Allah itu zat, bukan sifat. Maka Allah tak memerlukan zat. Itu yang pertama. Yang kedua, maknanya Allah tak memerlukan fa'il untuk menjadikan dia. Allah tak perlu siapa-siapa untuk jadikan Allah, untuk cipta Allah. Maka lebih tahqiq lagi, Syekh menghuraikan lagi. Kata dia, maka Tuhan terkaya. Maksud terkaya sini bukan maksudnya banyak duit, bukan tu. Makna terkaya sini tak memerlukan apa-apa, tu kaya. Tu kaya sebenar. Kita atas dunia ni boleh sebutlah kaya, tapi hakikat tak kaya, semua miskin. Termasuk Sultan Agong ke, Raja ke, Perdana Menteri besar mana, Donald Trump ke, tak Trump ke, tak kira siapa pun, semuanya miskin, tak kaya. Sebab kalau betul kaya, dia tak perlukan siapa-siapa, tu baru betul kaya. Kan? Raja kalau betul kaya, tak perlukan rakyat, tapi raja kena ada rakyat. Perdana Menteri hebat mana pun, kalau betul kaya, tak perlulah rakyat. Untuk tak perlulah kita semua untuk nak ngundi dia. Naik sendirilah. Tak boleh. Hebat dia macam mana pun, dia tak boleh naik sendiri. Kan tak? Dia terpaksa meraih undi. Tu yang 5 tahun sekali dapat kena suap dengan YB. Nampak? Datang rumah kan? Tumpang nak semayang lah, dandan macam tak ada surau tepi tu. Kan? Sebab apa begitu lah. Sebab nak meraih undi. Sebab dia memerlukan juga orang lain. Sebab apa? Sebab dia tak kaya, tapi belagak kaya. Tu masalah. Adapun Allah Ta'ala, inilah terkaya yang sebenar. Apa makna terkayanya? Maknanya Allah tak perlukan siapa-siapa pun, apa-apa pun. Allah tak perlukan siapa-siapa. Allah tak perlukan malaikat, tak perlukan Rasulullah, tak perlukan Nabi, tak perlukan syurga, tak perlukan neraka, tak perlu, semua Allah tak perlukan. Allah. Dah itu kenapa Allah cipta semua ni? Kerana hikmah. Allah nak tunjuk pada makhluk bahawa hebatnya aku, supaya sembah aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku jadikan jin dan manusia itu untuk mereka sembah pada aku. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir dia, maksud liya'budun tu liya'rafu. Makna liya'rafu maknanya taklah aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka kenal aku. Tujuan Allah buat nak kenal Allah. Macam ni Allah hantar turun coronavirus. Kan? Tujuan kalau orang tu hatinya ada iman, hatinya ada takwa, bila datang wabak macam ni, bila datang musibah ujian begini, dia akan makin kenal Allah. Apa tanda dia kenal? Dia akan sebut, Allah, engkau maha kuasa, kau maha hebat ya Allah. Nak secanggih-canggih teknologi kami, sepandai-pandai saintis kami, doktor kami, engkau ya Allah hantar kepada kami satu wabak yang sangat halus kecil pun kami tak boleh buat apa-apa dah. Maknanya hebat sungguh engkau wahai Tuhan. Dia kenal Allah tu, dia nampak Allah. Tapi kalau tak kenal Allah, dia nampak diri lagi, tak apa, kita akan selesaikan masalah ni. Tu yang kata kita jaga kita. Bukan kita jaga kita, Allah jaga kita. Kita tak boleh jaga kita. Jangan nampak kita, kita nampak Allah. Ni tauhid.
Kalau yang kafir cakap gitu, kalau trademark kafir cakap gitu, tu tak apa, dia kafir. Dia bukan umat tauhid, dia bukan ada Quran hadis. Kita ada Quran hadis. Kan? Apa-apa pun kita semua Allah. Kalau kita boleh buat satu-satu benda, berjaya apa kita buat, bukan kita, Allah. Pegang situ kemah-kemah. Barulah hati tu tak jadi sombong, tak jadi riak, tak rasa taksub, tak rasa hebat pada diri. Sebab apa? Sebab bila buat apa pun kita buat, maka yang berjaya pun Allah jayakan, yang gagal pun Allah gagalkan. Tak ada masalah. Baik. Jadi Tuhan terkaya. Maknanya Tuhan tak memerlukan apa-apa, tak perlukan siapa-siapa. Lepas tu orang tanya, lepas tu kenapa Allah cipta malaikat? Suruh malaikat Jibril suruh hantar wahyu ke Nabi apa semua. Tok Guru buat contoh macam ni kat pondok. Mudah untuk kita hadam, untuk kita faham. Tok Guru duduk kat meja kuliah. Kebetulan katalah waktu tu kipas tak pasang. Panaslah tengah hari mengajar kuliah di pondok. Jadi Tok Guru pun panggil seorang pelajar, entah, pergi tekan switch ya, buka kipas ni. Tok Guru suruh. Budak tu pun pergi tekan switch. Persoalan yang timbul, boleh tak boleh Tok Guru bangun, berjalan pergi kat switch, dia tekan sendiri? Boleh tak? Boleh. Kenapa dia suruh orang? Kenapa dia suruh orang? Sebab dia nak tunjuk power. Dia nak tunjuk dia tu ketua situ. Dia boleh arah saja siapa-siapa. Begitu juga. Lebih-lebih kurangnya macam itulah maksud majazi aklinya. Makna kata Allah cipta malaikat, bukan Allah tak boleh buat semua, Allah boleh buat semua sendiri. Tak ada masalah bagi Allah. Kun fayakun. Tak ada yang payah bagi Allah. Tapi kenapa Allah suruh malaikat apa semua? Sebab Allah nak tunjuk hebatnya dia, kuasanya dia atas perintah saja. Mana Allah boleh suruh siapa-siapa pun, tak ada masalah. Nak menunjukkan kekuasaan dia. Kalau kira buat, Allah boleh buat sendiri semua. Sebab Allah Maha Kuasa. Tapi Allah nak tunjukkan lagi hebat kuasanya atas arah-arah gitu je. Macam big boss lah, bos besar, masuk pejabat apa semua, main tunjuk-tunjuk ke. Jadi orang pun ikut je. Tu. Baik. Jadi itu maksudnya, maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat. Jadi maksud terkaya sini tak memerlukan. Jadi kita tafsir terus. Maka Tuhan tak memerlukan daripada mengambil manfaat. Maknanya Allah tak perlu nak ambil manfaat. Itu maksud dia. Manfaat atas apa? Atas taat hambanya. Maksud manfaat sini bermakna samarah. Manfaat maknanya samarah. Samarah ni maknanya buah. Buah ni maknanya hasil. Maknanya hasil daripada taat tu Allah tak perlukan. Maknanya hasil semayang. Kita semayang, apa hasil dia? Hasil dia dapat pahala. Pahala tu bukan Allah nak. Allah tak perlukan pahala tu. Banyak mana ke sikit mana ke Allah tak perlukan. Pahala tu balik ke kita balik. Tak ada pun. Dan Allah tak perlukan. Allah tak berhajat kepada ketaatan makhluk. Tak adalah Allah kata, tolonglah sembah saya. Janganlah tak sembah. Nanti saya macam mana nak jadi Tuhan? Tak. Mu nak sembah ke tak nak sembah ke, aku tetap Tuhan. Ibaratnya begitu Allah kata. Mana taat ke tak taat, Allah tetap Tuhan. Itu maksud. Kalau pemimpin-pemimpin negara dan sebagainya, orang tak sokong dia tak jadi pemimpin. Dia boleh jatuh. Dia perlukan sokongan. Allah tak perlukan sokongan siapa-siapa. Nak sokong, sokong. Tak nak sokong, sudah. Kalau sokong balik ke dirimu balik pahalanya. Tak sokong, nak balik ke dirimu balik juga dosanya. Tak ada masalah bagi Allah. Jadi bukan Allah perlukan kita, kita perlukan Allah. Apa saja yang berkait dengan Allah semua macam tu. Termasuk rumah Allah, masjid. Bukan masjid perlukan kita. Kita yang perlukan masjid. Betul tak? Masjid sikit tak heran pun. Kalau kita semua pakat-pakat semua orang tak nak datang masjid. Masjid tetap mulia. Masjid tetap menjadi rumah Allah. Segala alat-alat yang ada dalam masjid tetap mulia. Tak ada masalah. Kapetnya mulia. Nak tunjuk kapet masjid mulia tak mulia? Kapet hotel seinci tebal. Kalau kita sembam muka ni, tenggelam terus hidung. Cari hidung tak jumpa.
Nah, makna kata tebalnya dia punya kapek dia tu lembut sungguh nak. Kapek jenis mahal. Nak harga mahalnya kapek banding dengan kapek masjid, kapek surau. Jenis surau lama lagi lah. Nampak benang dalam tu ya, benang putih ni. Sekali sujud bergaris ni. Kalau nak cepat ada tanda sujud buat semayang situ. Luka-luka tu kan. Nah, nak ceritanya Allah kapek nipis je, kasar kapek. Bukan mahal mana murah. Itu bukan berapa tahun. Nah, tak dapat peruntukan. Gitu lah kapek dia. Kan? Jadi lama pakai kapek tu. Dah sampai rosak, dah nipis dah kapek tu. Tapi walaupun kapeknya nipis, tetap adabnya tinggi, mulianya dia, tak boleh pakai kasut masuk ke dalam. Kapek hotel mahal, seinci tebal tadi, tenggelam hidung-hidung. Mahal, tapi masuk dengan kasut-kasut. Nah, kalau ada tepek tahi dekat tapak kasut, masuk dengan tahi sini. Nah, sebab apa? Sebab walaupun dia mahal di sisi dunia, tapi dia tak ada kemuliaan di sisi akhirat. Sebab dia hotelnya masjid surau, walaupun kapek dia mungkin harganya murah di sisi dunia, mahal di sisi akhirat. Sebab dia berada di dalam tempat yang mulia. Dan kalau kapek duduk dalam masjid jadi mulia, dah kita duduk dalam masjid tak jadi mulia. Gitu. Jadi kena faham, segala yang berkait dengan Allah Ta'ala bukanlah benda tu perlukan kita yang perlukan dia. Jemaah Islam, perjuangan politik Islam, parti Islam bukan perlukan kita. Nak kita yang perlukan dia untuk nak bawa Islam, untuk nak buktikan pada Allah dan Rasul bahawa kita kasih pada agama ni, kita nak pertahankan agama ni. Maka kita yang kena terkinja-kinja untuk bersama dengan jemaah ni untuk buat kerja. Bukan nak tunggu orang panggil meh lah dah. Begitu juga orang yang bawa majlis ilmu, orang bawa kuliah, ustaz-ustaz sebut dalam kitab Hidayatus Salikin, adab mengajar, dia kata jangan terkinja-kinja nak meminta-minta supaya orang panggil kita mengajar. Sebab apa? Sebab ilmu yang dia bawa tu ilmu yang paling mahal sekali atas muka bumi. Ilmu Allah. Ilmu agama. Bukan ilmu yang perlu dijaja-jaja, tak ada. Siapa nak ngaji, dia kena minta, kena mohon. Sebab apa? Sebab itu barang mahal. Bukan jadi sombong dah, tapi sebab ilmu tu ilmu mahal. Bukan datang bawa resume apa semua, sijil-sijil, boleh tak saya nak mengajar kat masjid ni? Tu tak kena. Syekh Abdul Samad Al-Palimani sebut dalam kitab Hidayatus Salikin. Boleh cek tengok. Kata tak kena gitu. Adab tu tak cantik, dia kata. Yang kenanya orang datang minta, telefon ke macam mana ke, cakap ustaz boleh tak mengajar, tu gitu. Sebab adab dia begitu. Adab dia murid cari guru, bukan guru cari murid, kan? Dia begitu. Apa nama, timba cari perigi tak, bukan perigi cari timba. Dia begitu. Jadi begitulah. Sebab apa? Sebab ilmu ini ataupun apa yang berkait dengan perkara agama ni, iaitu kaitannya dengan Allah. Bila kait dengan Allah, barang semua jadi mahal, barang semua jadi mulia, semua jadi hebat. Maka kena jaga adab-adab muruah, maruahnya dan semuanya. Baik. Jadi Allah tak memerlukan taat hamba-Nya. Itu maksudnya. Dan tidak sekali-kali menjadikan mudarat. Dan tak menjadilah Allah tu jadi mudarat. Maknanya Allah jadi susah. Tak ada kepadanya oleh sebab maksiat hamba-Nya. Kalau semua hamba-hamba Allah buat maksiat, Allah sikit pun tak jadi susah. Tak adalah runsing, pening kepala ke, tak ada. Ada macam mana ramai sangat buat maksiat, ada tak? Yang pening tu kita. Kan? Kita pening. Macam mana ni PKP lagi ni? Tu kita pening. Nampak? Allah tak ada pening apa, tak ada. Bohlah macam mana pun masalah kat dunia ni, tak ada heran bagi Allah. Kerana yang buat masalah tu pun Allah juga yang cipta. Tak ada apa-apa masalah. Jadi Allah tak memerlukan taat, dan Allah tak kisah pun atas maksiat, dan kerana tidak memudaratkan atas dirinya, atas diri Allah tu. Tak ada memberi mudarat pada Allah. Bila ramai mana pun buat jahat, buat maksiat, tak nak semayang dan sebagainya, kisah benda muat habis neraka Allah.
Katalah contoh daripada umat zaman Nabi Adam sampailah umat Nabi Muhammad yang paling akhir sekali lahir. Semua sekali pakat-pakat, semua tak nak semayang, tak nak ibadat, semua tak nak taat dengan perintah Allah. Celuh juga, muat neraka Allah, malah ada lebih banyak lagi. Kosong, muat. Tapi kalau kita ramai-ramai buat persatuan, ahli karyah Masjid Lama Taiping, kita pergi rompak bank ramai-ramai. Ada kat 80 orang lagi sama-sama. Penuh habis depan bank tu. Polis nak tangkap gari pun tak cukup. Tak payah kata nak ambil dengan lori, nak gari tak cukup. Kata sat, kami order gari satu lagi, tunggu jap. Nampak? Nak masuk mahkamah tak muat. Banyak kes kat 80 orang. Payah. Jadi kalau ramai mana pun manusia buat jahat, nak masuk dalam penjara pun masih lagi dikira ada had. Tak boleh nak masuk ramai-ramai sangat pun, dia ada had dia. Jadi masih lagi tu bahagian dunia. Makna kata ada can lah nak boleh lepas. Tapi mainan bahagian akhirat, sorry lah. Duduk kat Padang Mahsyar, dia tengok kat 8 juta dah masuk dalam neraka. 8 juta ni ramai dah ni. Rasa aku tak kena dah ni sebab 8 juta dah masuk. Tengok nama dia kena panggil, gigi masuk. Tak kira berapa puluh ribu juta ke apa, muat neraka Allah. Jadi bila kita pandang neraka Allah muat untuk siapa-siapa pun, kita takutlah kalau kita termasuk di dalamnya. Sebab takkan terlepas walaupun seorang. Tu. Baik. Hambanya hanya senya maknanya apa yang jadi kat kita ni hanyalah disuruh. Allah cuma suruh, bukan Allah minta. Suruh dengan minta lain. Allah suruh je. Aqimus solah, semayanglah kamu. Maksud suruh semayang, kalau kamu semayang, kamu dapat pahala. Kalau kamu tak semayang, kamu sendiri masuk neraka. Aku tak kisah nak semayang, tak nak semayang, lantak. Tapi aku suruh. Suruh tu dipanggil disuruh. Galakan. Perintah suruh. Tapi bukan maksud suruh tu Allah ambil faedah. Nak suruh, buatlah. Kalau tak buat, saya susah. Tak. Allah tak susah sikit pun. Tu. Lepas tu, Tok Guru kepada Tok Guru Siddiq Noh. Namanya Tuan Guru Haji Wan Ibrahim. Panggil dia Tok Guru Wa'in. Tok Guru ni, dia punya style semua positif. Cakap dia semua okey je. Jadi ada orang datang, budak muda datang jumpa dia. Tok Guru, saya kalau tak nak semayang boleh tak? Tok kata boleh, apa lah tak boleh pula. Budak tu pun sonok kan. Ni satu-satu Tok Guru yang kata boleh. Dia kata Tok Guru lain semua kata tak boleh. Bagus. Boleh. Kata Tok Guru memang boleh, tapi masuk neraka. Ada masalah. Maksud dia. Maknanya kamu nak buat apa buat. Tapi mu tanggung sendirilah. Masuk syurga, neraka. Lepas tu Tok Guru kami pesan ke kami. Dia kata ingat antum semua, dia kata kamu nak buat apa, buatlah apa pun atas dunia ni. Tapi ingat, sediakan jawapan kamu depan Allah Ta'ala. Maksudnya bila kita nak buat, kita fikir dulu. Kita buat ni apa tujuan, apa sebab. Boleh lepas tak boleh lepas kalau Allah tanya. Kalau rasa boleh lepas, buat. Rasa tak boleh lepas, sangkut ada masalah, jangan buat. Sebab nanti kita susah balik. Tapi tak ada masalah nak buat apa pun. Buatlah. Tu. Contohlah kan, kita nak clearkan kefahaman. Bukan kita nak condemn atau tentang siapa-siapa tak, tapi nak clearkan kefahaman. Sebagai contoh, kita nak buat apa? Kita nak buat benda baik. Contohnya kita nak baca suratul Mulk selepas habis solat Isyak. Boleh ke tak boleh? Kita tengoklah, kalau kita baca suratul Mulk, katalah takdir esok ditanya oleh Allah nanti di hari akhirat. Rasa lepas tak lepas? Rasa lepas tak lepas? Allah tanya, kenapa kamu baca suratul Mulk selepas habis solat Isyak? Kita nak jawab macam mana? Kan Quran. Orang kata, betul lah, boleh. Tak ada masalah. Bukan orang kata, sebab baca suratul Mulk pergi masuk neraka Jahannam. Tak belik. Kenapa beratur ramai-ramai ni nampak macam geng Masjid Lama Taiping? Tengok muka macam kenal ramai beratur. Kenapa ni? Kami geng baca Al-Mulk. Takkan baca Al-Mulk masuk neraka. Nampak? Benda ni
nak dengan akal kita. Sebab tu Allah tanya afala taqilun, tidakkah kamu mahu berfikir? Fikirlah. Kan? Bukanlah semua benda Quran nak cerita satu-satu. Bukan semua benda hadis Nabi nak cerita semua benda. Kan? Macam dalam masalah cincin pakai di jari. Nabi kata yang eloknya pakai di jari kelingking dengan jari yang manis. Janganlah kamu pakai jari yang tengah atau jari yang telunjuk. Tapi dalam hadis Nabi tak sebut ibu jari. Kenapa Nabi tak sebut ibu jari? Sebab memang tak ada orang buat pakai cincin kat ibu jari. Kalau buat gila. Nampak? Sebab benda tu memang bukan orang cakap apa, menjadi kebiasaan. Pelik lah kalau pakai kat ibu jari kat. Tapi kadang-kadang kebiasaan orang pakai di jari ni. Jadi Nabi kata yang ni lebih baik. Gitu je. Jadi begitu kan, takkan Nabi nak cerita semua. Takkan Nabi nak kata janganlah pakai cincin di ibu jari, jangan pakai cincin di leher, jangan pakai cincin di kaki jari, janganlah pakai cincin di telinga, jangan pakai cincin. Habislah. Nak setiap satu nak kena cerita. Jadi gitulah dalam soal agama. Kalau dia kata mana dalil boleh baca surah Mulk, jenuh lah. Nak kena habaq satu-satu. Boleh baca surah Yasin, boleh baca surah Mulk, boleh baca surah Baqarah, boleh baca. Panjang lah gitu dalil. Kan? Jadi madai lah. Dalil suruh banyak baca Quran. Al-Mulk salah sebahagian daripada surah dalam Quran. Dah bermasalah. Dia kata bid'ah. Apa makna bid'ah? Makna bid'ah zaman Nabi tak buat. Dah pakai emas pun bid'ah. Zaman Nabi ada emas. Nak bid'ah situ. Bid'ah juga. Tapi bid'ah benda hasanah. Sebab dia mendatangkan kebaikan. Nak jaga kita daripada mudarat. Tak ada masalah. Bukan sebabkan emas kena masuk neraka. Lepas tu kita kena faham dalam masalah bid'ah hasanah, bid'ah dalalah. Dan kita kena faham juga bid'ah bukan hukum. Buka kitab mana-mana, kitab fiqh. Bid'ah bukan hukum. Hukum ada 5 saja. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Kan? Kita nak bicara, kita kata baca Al-Mulk lepas mayang isyak ni bid'ah. Bid'ah bukan hukum. Aku tak nak bicara bid'ah tak bid'ah. Aku nak tanya baca Al-Mulk lepas mayang isyak ni hukum dia duduk tang mana? Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Nak duduk tang mana? Kalau kita tak alim sangat pun kita boleh jawab benda ni. Nak kata wajib memang tak ada suruhan suruh baca wajib. Kalau kita kata sunat, sebab benda sunat ni maknanya buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Jadi baca Quran boleh dapat pahala. Boleh kita kata sunat. Atau kalau kita kata sebab hadis tak ada kata apa, tak ada. Kalau tak ada perintah suruh, tak ada perintah larang, duduk dalam mubah, harus. Dan kalau harus semua apa masalah? Tak masuk makruh dengan haram. Ada kata haram, baca. Ada kata makruh. Betul? Gitu je hukum ni, bukan payah sebenarnya. Tapi bila kita tak faham atau tak mengaji, atau kita sendiri saja-saja buat jadi payah, itu jadi masalah. Kalau nak kira bid'ah, naik motor bid'ah, pakak-pakak beli unta kita. Kan? Naik motor bid'ah, naik kereta bid'ah, pakai mic kuliah pun bid'ah. Semayang pakai mic, mana ada zaman Nabi pakai mic. Kan? Jadi biar cerdik. Dalam melalui permasalahan dalam bab-bab agama ni, yang betul kita nak tegah, yang kita nak kata jangan buat, kilang arak, pusat judi, tu baru betul kita nak strict sangat. Yang tu baru sebenar-benar bid'ah, yang sebenar-benarnya yang sesat, bid'ah dalalah. Nabi kata haram, Allah kata haram, kita kata boleh. Tu baru bid'ah, mengubah-ubah hukum Allah. Tu baru sebenarnya. Jadi disuruh, diperintah, Allah perintah kita, ditegah halal. Jadi dalam masalah perintah Allah ni ada perintah suruh, ada perintah larang. Dipanggil perintah suruh, perintah wajib dan sunat. Perintah larang, perintah makruh dan haram. Yang tak ada suruhan harus. Itu menurut pandangan ulama-ulama fiqh, ulama fiqh. Jadi ada 5 hukum taklifi. Perintah suruh, wajib dan sunat. Perintah larang, makruh dan haram. Yang tak ada suruh, tak ada larang, tengah-tengah, harus. Okey, selesai. Kemudian bila masuk dalam pengajian ilmu tasawuf, ulama tasawuf menyimpulkan, ulama sufi menyimpulkan, hukum bukan lagi 5, tapi tinggal 2 sahaja. Bukan lagi 5, tapi tinggal 2. Yang pertama taat, yang kedua derhaka. Itu saja.
Apa dia taat? Taat itu termasuk dalamnya wajib dan sunat, itu taat. Siapa buat benda wajib, siapa buat benda sunat, maknanya dia taat perintah Allah. Dan makruh dan haram masuk dalam derhaka. Khianat nama dia. Derhaka. Buat perintah makruh, buat perintah haram, masuk dalam derhaka. Menderhaka akan Allah Ta'ala. Dah harus duduk tangan mana? Harus masuk ke dalam sunat. Kerana orang ahli sufi, mereka nak beramal, segala benda yang mereka buat asalnya hukum harus, diniatkan kerana Allah, diniatkan kerana ibadat, maka tak jadi harus, jadi sunat. Contoh, makan dia bukan nak bersedap-sedap, makannya sebab nak ibadat. Sebut dalam kitab tasawuf, kitab Bidayatul Talibin, atau kalau tak silap juga Qatrul Ghaisiyah. Dia ambil seorang wali Allah, dia ambil nasi, dia cakap dengan nasi ni, makanan tu. Dia kata, nasi, kalau tak kerana perut aku sakit, tak boleh, susah nak semayang, aku tak makan. Dia pun makan. Makan perut dia sakit lagi. Dia ambil lagi sesuap, dia cakap lagi, nasi, kalau aku tak makan, perut aku sakit, nak ibadat susah. Ngap. 2 kali suap, perut tak sakit dah, tak sentuh dah, tak makan dah. 2 kali suap kita 2 pinggan. Nasi sedapnya engkau. Nampak tak makan aku susah. Itu kita. Sebab kita bukan wali, kita kuali. Tak apalah. Tapi tak salah. Nak ceritanya ni pangkat mereka ahli sufi, tinggi. Mereka buat apa pun sedikit pun tak terlepas daripada ingat Allah, ibadat. Semua kerana Allah. Buat apa pun. Kita yang masih lagi ingat Allah, ibadat ni bahagian agama lah, bahagian semayang apa semua. Tapi bila keluar buat bahagian dunia, kadang-kadang kita pun lupa dah. Buat benda-benda lain kadang-kadang kita tak ingat dah Allah ke sebagainya, kita terlupa. Tapi ahli sufi ni tiap saat ingat Allah. Setiap kelipan mata dia ingat Allah. Setiap nafas dia naik turun, Allah. Naik Allah, lepas Allah. Naik Allah, lepas Allah. Allah dahsyat. Ada satu orang pakcik ni, dia wali. Orang ceritalah. Dia pergi cek doktor. Doktor lekat kat lengan. Tengok dia punya tekanan tu tinggi. Doktor kata, tinggi tekanan ni. Kalau ikut bacaan ni lah, darah dah mancut keluar kot mata, kot telinga. Sebab tekanan tu tinggi sangat, dia kata. Pakcik ni ya betul manusia ke apa, dia kata. Pakcik tu kata, sat. Pakcik tu diam je. Bagi saya bagi saya saat je. Dia pun diam je, senyap gitu. Aku kata, cuba doktor cek balik. Cek baru normal. Doktor tanya, kenapa pakcik buat apa tadi? Saya stopkan jap zikir saya. Allah. Zikir dia naik turun sampai tinggi tekanan. Jadi orang yang tekanan darah tinggi, kuat zikir lah tu. Allahu Akbar. Betul. Allah nak tunjukkan kehebatan. Kalau kita beramal dengan perintah Allah ni, hebat sebenarnya. Ditegah. Sebab itulah kalau kita tengok pada maslahah umum ni, macam majlis fatwa, mufti-mufti, mereka keluarkan irsyad pandangan fatwa ni, dia kena ikut dari segi fiqh. Ikut fiqh. Jadi keluarlah kenyataan semayang jarak, pakai mask, tak boleh salam, apa semua tu. Tapi kalau berbalik kepada pandangan kesufian, ahli tasawuf, lagi musibah datang, lagi kuat kena ikut perintah Allah, lagi kuat kena taat. Kalau gitu pula, sebab tu kadang-kadang ada sedikit pertembungan, perjanggahan. Bukan pasal apa ni, tapi sebab ni pasal apa. Tapi betul dah apa yang mufti buat. Sebab mufti dia tak boleh ambil makam yang tinggi-tinggi, sebab orang awam bukan makam tinggi. Jadi dia kena ambil pandangan-pandangan untuk masalah orang awam umum. Jadi ini betul lah tindakan dia. Cuma macam kami ada setengah-setengah tempat di pondok dan sebagainya, kami buat macam biasa ni. Sebab kita pun dah kira kat tempat tu bukan ada orang lain pun, kita-kita aja. Jadi gitulah. Sama kat kita semayang kat rumah pun jangan jarak-jarak. Ni sampai kat rumah semayang jarak. Bapak kat ruang tamu, nak bini kat dapur, anak lagi dalam bilik tu. Kan? Tu. Baik. Jadi makhluk itu, iaitu bagi perkara yang kembali faedahnya kepada makhluk jua. Jadi maknanya faedah makhluk tu buat, dapat kat dia balik. Dia buat baik, dapat kat dia baik. Jadi gitulah. Jadi macam gitu je.
Kalau kita nak dapat hasil-hasil yang baik, kita buat baik, maka hasil dapat balik kat kita baik. Tapi kalau rasa kita asyik baik je nak buat jahat, tak apa. Maknanya kita sendiri cari padah, kita sendiri nak jadi jahat, maka kita dapat jahat. Itu je. Allah Maha Adil. Cumanya kalau ikutkan betul, tak selayaknya kita boleh dapat pahala kalau ikutkan. Sebab apa saya kata begitu? Sebab tu Imam Syafi'i dia buat syair, dia kata aku tak layak masuk syurga, tapi nak masuk neraka aku tak sanggup. Betul dah tu. Sebab apa? Sebab apa Imam Syafi'i cakap begitu? Sebab apa benda yang melayakkan kita boleh masuk syurga? Ibadat yang kita buat ni, adakah kita buat atau Allah buat? Kita boleh bangkit semayang, bangkit tahajud tengah malam. Siapa yang bangkitkan kita? Allah. Yang kita boleh ambil uduk, boleh angkat tangan, siapa buat? Allah. Dan kalau ikutkan semua Allah yang buat, tiba-tiba Allah buat, Allah bagi pahala kat kita. Kita tak buat apa-apa pun. Kita cuma jadi alat yang dibuat oleh Allah. Kan? Kita menukang buat rumah. Nah, yang masukkan paku tu hammer. Kan? Hammer tu yang belaga dengan paku, ketong. Nah, tapi yang pukul, yang menghayun hammer tu kita. Kan? Bila rumah dah siap, duit yang kita dapat untung buat rumah tu bukan ambil kita bagi kat hammer. Faham tak maksud saya? Macam tu lah kita. Nah, kita ni macam alat je. Allah yang gerakkan kita boleh semayang apa semua. Tiba-tiba bila dah siap semua, pahala tu Allah bagi kat kita. Jadi kalau ikut, layak ke kita? Sebab bukan kita buat, tapi Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Betul tak? Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab tu diulang 2 kali dalam Fatihah. Pertama dalam Bismillah, kemudian ayat ketiga. Kan? Nak menunjukkan betul-betul aku ni pemurah, aku ni penyayang. Pandanglah aku. Nak benda hang buat ni pun aku tolong hang buat, lepas tu aku bagi kat hang pahala. Aku bagi pula, kalau pahala saja tak ada mada sangat. Dengan pahala tu pula lah aku masukkan hampa semua ke dalam syurga. Tak syukur lagi. Seolah-olah gitu. Allah nak terang pada kita. Jadi bagi orang yang nampak benda ni, dia tertunduk malu pada Allah. Ya Allah, ibadat aku pun Engkau yang kemaskan, Engkau yang cantikkan. Betul kau bagi pula pahala kat aku. Kalau ikutkan Allah, nak terima pun segan. Macam tu. Sebab bukan kerja kita buat. Kan? Kita kerja dengan satu syarikat. Kan? Kita bos suruh buat satu kerja, kita kata saya tak erti lah, saya baru fresh graduate, mana erti lagi buat kerja ni. Bos kata tak apa, biar saya buat. Bos buat sampai siap projek tu. Siap projek tu, bos ambil gaji untung lah. Nah, duit kat awak. Yang buat kerja tu bos, yang dapat gaji kita. Nampak? Tu. Tapi tak ada realiti, tak ada. Kita pergi pejabat, cuba cakap itu kat bos. Bos, saya tak erti lah. Tak erti ke tak? Tapi Allah Ta'ala, kita tak pandai buat, Allah tolong buat untuk kita. Allah bagi pahala kat kita. Allahu Akbar. Ucaplah syukur. Biarlah kita sebut Alhamdulillah tu penuh makna daripada hati. Nah, macam mana nak penuh daripada hati? Inilah gunanya ilmu. Sebab tu Allah tanya, kul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sama ke orang mengaji dengan orang tak mengaji? Kalau kita tak mengaji, kemudian kita lafaz Alhamdulillah, kadang-kadang memang lafaz tu boleh pahala, tapi maknanya tak mendalam. Kita sekadar sebut Alhamdulillah, sebab kenyang perut, Alhamdulillah, itu je lah. Tapi bila kita mengaji, kita faham apa yang kita dapat, kita sebut tu dengan penuh makna. Alhamdulillah, ya Allah. Baru kita rasa sebenar-benar syukur tu. Tu yang sebenar. Ini tujuan ilmu, tujuan mengaji, itulah dia. Firman-Nya, katanya Allah Ta'ala dalam surah Fussilat, man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Artinya, barang siapa berbuat amal yang soleh, siapa buat amal baik, maka pahalanya itu kepada dirinya. Pahala itu balik ke dirinya, balik juga. Dan barang siapa berbuat jahat, siapa yang buat jahat, buat dosa, maka balasannya, siksanya, maksud balasan tu siksa dia, siksanya itu tertanggung ke atas dirinya juga. Atau bahasa kita selalu sebut, berani buat, berani
tanggung. Macam tu. Mau nak berani buat tak apa nak berani buat, tapi berani tanggung. Tak apa, tak nak semayang tak apa, tapi pecah kepala dalam neraka sakar. Dia kata boleh, saya dah biasa dah pecah kepala. Tak apa. Silakan. Nampak? Pecah kepala biasa. Kan? Ambil kepala, pergi cari tempat orang buat bangunan yang ada mesin piling. Sekali angkat, nak cakap dengan operator tu, sak, saya nak letak kepala bawah. Lagi okey. 1, 2, 3 letak. Tengok macam mana berkecai kepala tu. Tapi tu tak power lagi. Dalam neraka lagi dahsyat piling dia. Bukan macam tu. Ni lagi dahsyat. Tu. Jadi bila kita ada benda macam ni, kita takutlah. Tok Guru Ni Aziz kata ada break. Kereta bila ada break baru selamat. Corner tajam break. Nampak? Jalan lurus tak apa, laju. Bila sampai corner tajam break balik. Gitu. Hidup kita macam tu. Tak ada apa-apa masalah, straight je lah kita. Tapi bila ada masalah, break sekejap. Ini tak boleh, ni maksiat, break. Yang ni taat, laju. Nak pergi masjid, laju. Kan? Tiba nampak kedai tikan nombor ekor, break. Bukan break berhenti masuk dalam. Maknanya break jangan pergi lah. Break parking situ. Nak ceritanya begitu. Hidup kena begitu, barulah selamat. Apa break dia? Break dia ingat tadi lah. Boleh mu nak buat, tapi mu tanggung lah. Fikir tanggung tak berani gitu. Artinya barang siapa berbuat yang soleh, tadi dah sebut dah. Dan lagi firmannya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Artinya jika kamu berbuat kebajikan, maka kebajikan itu terpulang bagi diri kamu. Macam tadi juga ayat dia. Cuma diulang sekali lagi. Kamu buat baik tu dapat kamu balik. Jadi tak ada rugi sikit pun kita buat baik ni. Sama ada dalil kata ada dalil, tapi kalau dia duduk dalam benda yang kita sebut tadi makna taat, yakni wajib dan sunat, silakan buat, tak ada masalah. Macam kita semayang qada. Kita semayang qada, kita ada terhutang lah dulu zaman muda, dulu zaman kugiran lah, apa semua tu, tinggal semayang. Kita pun dah kot usia ni, semayang baliklah qada, semayang satu-satu. Jadi kita pun tak kira lah secara tepat berapa banyak yang kita tinggal. Kita pun semayang. Jadi orang tanya ulama, kalau semayang saya tu sebenarnya cukup dah bayar hutang tu, tapi saya takut saya semayang lagi. Takut masih lagi ada yang saya tertinggal, yang saya tak perasan ke sebagainya. Jadi macam mana kalau sebenarnya dah cukup? Ulama jawab dah. Ulama kata sekiranya dah cukup hutang, maka dah selesai bagian hutang, dan yang lebih tu jadi sunat, kerana Allah takkan sia-siakan langsung pun walau sebesar zarah amal kebaikan yang hamba dia buat. Dan sembahyang tu benda baik ke benda jahat? Baik dah, tak ada masalah, terus je lah. Apa saja benda baik kita buat. Tak payah kisah ke orang. Asal bendanya baik. Tapi kena ingat, benda baik tu mesti dengan cara yang betul, baru dia jadi baik. Kalau benda baik tapi cara tak betul, dia tak jadi baik, malah jadi jahat lah pula. Macam mana? Okey, semayang ni benda baik ke benda jahat? Benda baik. Semayang ni bukan benda baik je, benda paling terbaik semayang. Amal yang akan ditimbang dulu solat. Tapi kalau tak kena cara, solat tu jadi mendatangkan dosa. Macam mana tak kena cara? Semayang dalam keadaan berhadas besar. Dia junub kan? Steady pergi masjid kan? Malam tadi baru ni, malam Jumaat, dia pun pergi masjid kan? Jadi tu imam lah tu. Nampak? Ya Allah, steady. Tak apa, dia terlupa kan? Habis bila dah ingat, kena keluar. Kena keluar. Walau dalam tahiyat akhir, dah innaka hamidun majid, nak lagi salam, baru teringat, dah mandi wajib. Nampak? Bangun keluar. Tapi tak payah hambak lah kat mic, minta maaf saya tak mandi wajib. Nanya. Nampak? Bangun keluar pandai-pandai je lah. Tapi janganlah kalau ada imam keluar, bisik kawan sebelah. Tak semestinya kita gantilah pergi tempat ke depan tu. Nak ceritanya, maknanya begitu. Jadi baik.
Jadi tak semestinya semua benda baik itu jadi baik, tapi biar kena cara. Kalau sebab tu ulama kata orang perempuan yang dalam keadaan haid haram baginya solat. Dia tahu dia haid, dia semayang juga, hukumnya berdosa. Padahal semayang kan benda baik, tapi dia buat semayang tu jadi dosa. Sebab apa? Walaupun benda tu baik semayang, tapi tak kena cara, jadi dosa. Malah ada ulama yang sedikit keras lagi mengatakan bahawa tak payah kata semayang, ambil uduk pun dosa bagi perempuan yang dalam keadaan haid. Tetapi ada ulama pandangan yang kecil mengatakan bahawa sekiranya niat dia ambil uduk tu bukan sebab nak semayang, tapi niat jadi amalan. Contoh sebelum tidur dia ambil uduk. Jadi niat amalan ambil uduk tu saja dibenarkan, tapi sebahagian lagi tak benarkan. Wallahu a'lam lah. Itu khilaf di kalangan ulama. Dan kita pula yang amalkan ambil uduk sebelum tidur ni, jangan takutlah batal. Ini dia dah ambil uduk kat bilik air, lepas tu dia pun naik atas katil. Bini dia pun, abang, ada uduk. Nampak? Lah kali letak plywood tu tengah-tengah. Dia kata takut batal. Dah biarlah, bini nak pegang nama pun bini. Pegang dah batal Ustaz. Jenuh lah duduk dalam bilik air nak ambil uduk. Naik atas katil batal. Nak biar batal lah. Kita nak ambil bahagian mula tu je, pahala mula tu. Dia bukan macam semayang. Dia kena faham yang tu. Tak faham tak masalah. Dah kali tidur terus dalam kolam. Baik. Dan jika kamu berbuat, mana tadi? Kerana pahalanya itu kembali kepada diri kamu. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu terpulang kepada diri kamu sendiri juga. Kerana dosanya kembali kepada diri kamu juga. Kita berhenti sinilah. Dan kita akan sambung. Maka kata Syekh Suhaimi rahimahullah. Berhenti sini. Dia macam biasa kat luar depan masjid ni ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi tuan-tuan niatlah membeli sambil menderma. Hasil pembelian tuan-tuan tu kami gunakan duit tu untuk meneruskan pengajian sekolah sehingga dapatlah melahirkan pelapis-pelapis ulama. Kami dalam merencanakan satu program khas yang kami target. Ada pelajar-pelajar kami yang dah habis ataupun hampir habis dia punya tahfiz dia 30 juzuk Quran tu. Jadi kami tarik dia ni yang kira dah besar sikit lah umur dia. Kita tarik dia untuk masuk, kami buat satu kelas khusus nama dia Prapondok. Kami target dia dalam tempoh 5 tahun kami nak buat pengajian kilat. Dalam 5 tahun insya-Allah dia dah boleh, orang cakap apa, boleh menyampai. Nak kata ulama tu tak lah, tapi bolehlah nak kongsi ilmu pada masyarakat awam. Kita nak train dia, nak didik dia, dengan pengajian-pengajian kitab dan sebagainya. Jadi ini proses yang kami nak buat lah. Jadi pakat-pakatlah tuan-tuan, bantu kami dan doakan kami. Moga-moga kami berjaya menghasilkan ni supaya ada pelapis-pelapis Ustaz Siddiq Noor. Sebab ini harapan Tok Guru lah. Tok Guru kata dia nak bila dia lelapkan mata nanti, masuk lelap bukan tidur, maknanya tak ada lah. Bila dia lelap mata nanti ada 10 kurang-kurang Siddiq Noor Junior, dia kata. Supaya musuh-musuh politik dia atau musuh-musuh dia yang benci kat dia, ingatkan bila dia dah tak ada, senang hatilah, rupanya 10 orang lagi macam dia akan lawan. Jadi gitu yang kita nak cuba hasilkan lah. Harapan Tok Guru, moga-moga insya-Allah. Jadi pakat-pakatlah bantu kami dan doakan kami insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada pagi ni. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa
a'malana a'mala salihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir. Muslimin muslimat insyaallah.